Okey, ramai student yang cikgu perasan bila kita bagi soalan topik koordinat dia tak boleh jawab. Hanya kerana apa? Hanya kerana ada 3 bahagian penting yang dia tak kuasai dalam topik koordinat. So, hari ni cikgu akan share 3 bahagian penting yang wajib kuasai kalau nak mudah jawab soalan topik koordinat. Okey, nak tahu? Kejap lagi cikgu akan share. So, salam perkenalan. Okey, buat yang belum kenal cikgu, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama cikgu Isyirah daripada IPCHT dan alhamdulillah cikgu berpengalaman berjaya bantu pelajar ubah result daripada gagal kepada lulus sejak 2013 lagi. Okey, so jom cikgu nak share benda tu je. So untuk makluman insya-Allah cikgu akan live starting daripada hari ni pukul 10.45 malam di FB page IPC Home Tuition. Okey, setiap hari Isnin sampai Jumaat. Dan matematik lah, of course tingkatan 1 sampai tingkatan 4. So pastikan set alarm, set jadual tu. Okey. Sebab cikgu tahu bulan 9 ni adalah bulan apa? Bulan ujian kan? Majoriti sekolah menengah lah. Kalau dah cikgu tak pasti sebab ada bila kita tanya cikgu, kita tanya student sebelum tak tahu. Okey. So jom. Apa dia punya pula? Apa 3 bahagian penting yang patut kita faham? Okey, untuk kita kuasai topik koordinat ni. Apa dia? Okey, slide ni. 3 bahagian penting untuk kuasai topik koordinat. Ada 3. Apa dia yang pertama? Yang pertama adalah cara plot titik. Yang ini problem. Kalau soalan berkaitan plot titik, diberi A, koordinatnya 2, 3, plot pada kertas. Kalau ini tak boleh buat, bermakna asal awak tak kuat dalam topik koordinat ni. So nak kita kena kuasai. Ini part yang pertama. Okey, kejap cikgu tunjuk contoh cikgu tunjuk contoh. Sekejap. Warna biru. Mana pendek dulu. Okey, cara plot titik. Inilah. Part pertama cara plot titik. Okey. Nampak macam mudah kan? Tapi inilah part yang majoriti student lemah. Dia tak tahu plot titik. Kadang-kadang terbalik. Dia letak Y dekat X dekat Y. So, plot titik ni, of course awak kena tahu titik tu adalah AKA koordinat. Okey, koordinat pada sata kertas. Dan bentuk dia macam mana jawapan dia? Bentuk dia, jawapan awak mestilah dalam keadaan macam ni. X, Y. Okey, contoh soalan. Okay, contoh. Dia bagi sata kertas. Complete lah. Ada dia punya garis nombor siap-siap, ada titik asalan dia. Contohlah dia punya ni adalah 2, 4, 6. Contoh Ini negatif 2, ni negatif 4. Okey. Ni 2, 3. Ni contoh ni negatif Okey. So, soalan kata apa? Diberi. Contoh. Diberi. Titik A adalah 2, 3. Plotkan pada sata kertas yang diberi. Soalan tu je. Semudah yang itu. So macam mana kita nak jawab soalan ni kelas? Of course, supposedly tak patut untuk awak tidak tahu benda ni. Sebab sangat basic. So mana yang dah tahu, alhamdulillah. Yang mana belum tahu, dengar betul-betul apa yang cikgu nak kongsikan. Sebab part ni sangat penting untuk awak kuasai. Kalau awak nak kuasai topik koordinat. Okey, tengok betul-betul So dekat mana titik tu? Diberi A, 2, 3. Okey, kita tahu. Kalau koordinat ni A ni 2 ni adalah apa? Adalah X. Maksudnya apa? Titik yang berada pada X, paksi X. Okey, yang 3 ni adalah Y, titik yang berada pada paksi Y. So perhatikan. Dekat paksi X ni kat mana 2? Ni 2. So 2. Okey, ni 2. Next. Kat Y mana? Y adalah 3 ni. So matchingan dia. Macam ni cara dia. So titik ni mana? Titik adalah di sini. Macam ni sahaja cara kita nak plot titik tu. So A, 2, 3. Settle. At least basic 3 bahagian penting untuk kita kuasai. Ini salah satu dia. Okey? Clear setakat ni? Okey, kalau clear alhamdulillah. So next, apa dia? Next adalah 2 formula utama dalam koordinat. 2 formula utama koordinat. So siapa yang dah belajar memang dia akan tahu apa formula dia. Yang belum belajar dengar betul-betul. 2 formula utama koordinat. Apa dia? Ada 2 je. Satu jarak, yang kedua titik tengah. Pastikan tahu formula-formula ni. Sekejap saya nak padam ni. So, 2 formula utama koordinat.
yang kita ada apa dia? Yang pertama, jarak antara dua titik. Yang kedua adalah titik tengah antara dua titik lah. So kebanyakan student dia tak kuasai apa itu formula jarak, apa itu formula titik tengah. Kadang-kadang terbalik simbol. Yang tambah pergi tolak, yang tolak pergi tambah. Yang tak ada kuasa dua, dia pergi kuasa dua kan. Itu problem dia sebab dia tak hafal. Okay, cara kita nak mudah hafal adalah apa? Kita kena banyak buat latihan. Itu je. Ingat, matematik ni sebenarnya mudah kalau kita tahu cara dia. Faham konsep dia. Dan yang ketiga, kita kena selalu buat latihan. Consistency. Itu je tips untuk kita kuasai subjek matematik ni sebenarnya. Okay? So kena faham. Kena faham. Kena ingat formula jarak dengan titik tengah kalau kita nak kuasai topik koordinat. Ni je. Okay? So kalau formula jarak, apa dia formula jarak? Punca kuasa 2, apa dia? X kuasa 2, X2 tolak X1 kuasa 2. Okay? Next. Tambah apa? Y kuasa 2 tolak Y1 kuasa 2. Ini adalah formula jarak. Apa dia punya formula titik tengah? Suppose ni kena ingat formula titik tengah begini. X1 tambah X2. Okay? Bahagi 2. Koma Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okay? So, untuk kedua-dua formula, kita kena ingat. Jawapan dia mesti akhirnya macam mana nanti? Kalau jarak, jawapannya end up apa bla 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 unit kuasa 2. Ini dia punya unit ukuran dia. Kalau titik tengah, end up nanti jawapan dia akan bentuk jadi titik. Kita tengok pada formula lah. Formula titik tengah. Merujuk kepada titik. Tadi cikgu dah brief kan? Titik tu apa? Titik adalah koordinat. Dan bentuk dia macam mana? X, Y. Inilah jawapan dia. Okay? So ada juga student tanya, cikgu macam mana ni? Saya dah buat dah, ikut dah formula tapi tak dapat lah. Dia idea macam ni. Sama ada awak salah masuk nombor. Salah tetapkan X1, X2, Y1, Y2. Salah simbol atau salah tekankan variable. Nombor itu sahaja. Yang cikgu perasan itu je dia punya kesilapan. So, nak tak cikgu share cara macam mana kita nak kurangkan kesilapan bila kita nak masukkan formula, masukkan nombor dalam formula. Nak? Okay, contoh. Contoh. Diberi 2 titik. 1 titik A. Contoh, ni 2, 3. Okay, dan titik B. Contoh, 1, 4. Okay, cari jarak di antara 2 titik ni, A dengan B. Okay, let's say kita fokus pada formula jarak dengan betul-betul. Soalan ni sangat mudah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bila kita dapat soalan macam ni, yang dia nak jarak, step yang pertama, tak kisahlah soalan tanya jarak ke, soalan tanya titik tengah ke, step yang pertama untuk kita kurangkan careless kita buat kesilapan adalah apa? Kita dah tahu dia nak jarak. Okay, step yang pertama kita kena tulis formula. Tulis formula dulu. Step yang pertama. Step yang kedua, bila dibagi soalan macam ni, apa kita kena buat? Kita kena plottingkan dia. Plottingkan tanda dia. Mana yang satu, mana yang dua. Okay, contoh. Yang ni A ni kita jadikan dia titik yang pertama. Ni X1, jadi ni Y1. B, ni X2, ni Y2. Ini cara yang paling mudah. InsyaAllah awak akan elak daripada kira dan kesilapan. Kena tanda dekat setiap koordinat ni. Okay, faham setakat ni? Inilah titik yang pertama, ini adalah titik yang kedua. That's why kita kena plottingkan dia. Bila kita dah plotting, boleh tak kita masuk dalam formula? Mestilah boleh. Okay? Boleh ke boleh? So let's say contoh jarak. Kita tahu formulanya ada square root ni kan. X kuasa 2, kuasa 2 lagi. X2 tolak X1. Mana X2? Oh ini X2. Masukkan 1. Nampak tak step dia? Oh, tolak X1. Mana X1? Sebab kita dah tanda dekat atas ni. InsyaAllah awak akan kurang kesilapan bila nak jawab soalan. Letaklah kuasa 2 dekat sini. Dapat? Good job. So next, tambah. Okay, letak kurungan lagi. Letak kuasa 2. Apa kat dalam ni? Y2 tolak Y1. Mana Y2? Oh, 4. Tolak Y1 mana? 3. Macam tu sahaja. Faham setakat ni? Okay, good job. So, kena faham cara macam mana kita nak gunakan formula ni dan tukar ke benda nilai. Of course, step yang pertama apa kita kena buat kelas? Of course, step yang pertama, kalau boleh, konsistenkan, awak tandakan yang dulu. X1 mana, Y1 mana dekat setiap koordinat yang dibagi. Yang kedua, tulis formula and then gantikan ikut apa yang formula kita salin tadi. Dapat? Good job. So, apa dia bahagian penting yang terakhir untuk kita kuasai topik koordinat ni kelas? Apa dia? Yang ketiga adalah
kita kena tahu jenis garis yang ada dalam topik koordinat. So untuk pengetahuan, topik koordinat ni memang kita sinonim dengan bentuk apa? Bentuk satah kartas, betul? Jangan kata tak tahu satah kartas tu apa. So jenis garis, okay, dalam topik koordinat memang kita tak lari dalam bentuk apa? Satah kartas kan? Jadi cikgu cerita. Satah kartas ni ini paksi Y, ini paksi X. Ini kosong titik asalan dia. Ini adalah dia punya garis nombor nilai-nilai dia kan. Ini biasa. So, apa yang cikgu masukkan jenis garis kat sini, nak tak nak kita kena familiar tau. Garis yang wujud. Dalam topik koordinat ni awak kena tahu ada satu garis yang menegak. Ada satu garis yang melintang. Ada satu garis yang condong. Tak kisah kiri ke kanan ke, tak kisah. Yang penting dia takkan ada lengkuk-lengkuk, tak ada. Itu lain. Itu lain. So dalam topik koordinat awak kena kenal bentuk garisan tu. Sebab sangat penting untuk awak jawab soalan yang berkaitan formula nanti. Okay. So yang pertama ini garisan apa ni? Garisan yang tegak. Dan kita akan nampak dekat paksi Y ni dia sama dengan contoh yang cikgu bagi. Ini kita namakan dia garisan apa? Garisan mencancang. Yang kedua ni garisan apa? Dia sama tak dengan paksi X? Sama. Kita namakan dia sebagai garisan mengufuk. Okay, yang ni condong ada tak dalam ni? Tak ada. Tak ada. Sengaja je cikgu tak bagi contoh, tapi cikgu nak bagi tahu garisan dan garisan condong dan biasanya kita akan jumpa dalam soalan lah. Contoh soalan, let's say kalau soalan bagi macam ni. Okay, soalan bagi macam ni. Dia bagi garisannya macam ni. Contoh. Okay, ada 2 titik lah biasanya. Contoh ni titik P, ini titik Q. Dapat? Okay, let's say kalau cikgu bagi dekat sini kejap. Sekejap ni. Okay, contohlah dekat sini koordinat yang negatif 2. Okay, dekat sini adalah 2. Okay, sini 2. Okay, sini adalah 3 lah. 3 lah. Soalan tanya apa? Cari jarak antara titik PQ. Of course, kalau perasan garisannya adalah garisan condong. So ini ada antara contoh soalan yang melibatkan garisan condong ni. Kena familiar, kena tahu kewujudan garisan-garisan dan jenis dia. Okay, faham setakat ni? Ada banyak cikgu nak share sebenarnya tapi tak boleh lah. InsyaAllah tak boleh, masa sangat sempit. Besok insyaAllah cikgu akan share tips berkaitan dengan cara kita nak jawab soalan jarak. Of course ada tips dia. Kalau kita jumpa garisan mencancang ni macam tidak jawab. Kalau kita jumpa garisan yang sengit apa nak jawab? Ada cara pantas, ada cara panjang. Ada cara yang tak selamat, ada yang cara yang selamat. Okay, maksud selamat tu adalah cara tu insyaAllah awak cepat faham dan tidak mudah careless. Okay, faham sangat ni? So ada berapa jenis garis? Ada 3 garis. Garisan ni sangat penting untuk awak faham. Mencancang bagaimana, mengufuk macam mana, condong macam mana. Okay, keadaan-keadaan dia. Cikgu bagi hint lah. Nak ke tak? Kita nak je. Okay, hint dia, kalau garisan mencancang, sangat penting kalau soalan tanya pasal jarak ataupun titik tengah. Sangat mudah. Okay, kalau jarak, kita boleh kira melalui macam ni saja. Siapa yang dah belajar, awak akan faham apa cikgu masukkan. Okay, kalau mengufuk bersama, kita boleh kira kotak dia je. Garis nombor tu je. Kalau mencondong boleh ke? Kalau saya kira, tak kisah. Boleh ke kira? Senang ke? Susah. Kerana dia melampaui daripada kotak dia. Kalau kita dah belajar atau awak dah belajar, awak akan faham apa cikgu maksudkan. Okay, so bila kita jumpa garisan condong, of course kita akan berbalik kepada formula tadi. Dan of course awak kena tahu cara macam mana kita nak gunakan formula tu dan dapatkan jawapan yang betul. Okay, so bila kita dah kuasai cara plot titik tadi, kita dah faham formula, dah hafal formula tu, macam mana kita nak gantikan nilai dia, macam nak plottingkan yang mana satu, yang mana dua, dan kita dah tahu jenis garis, insyaAllah, okay, awak akan kuasai topik koordinat. InsyaAllah dengan lebih mudah, plus kena banyak buat latihan. Of course, matematik memang tak lari kalau kita dengan buat latihan. Okay, dapat sesuatu apa cikgu share hari ni? So inilah bahagian penting yang kita kena kuasai kalau kita nak kuasai topik koordinat ni. Pastikan benda ni awak kena faham. Tak faham, tolong tanya cikgu. Refer dengan cikgu. Tanya cikgu, saya tak faham bla 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 bla. Inilah punca utama kenapa student tak dapat jawab soalan penyelesaian masalah dalam topik koordinat. Sebab berbalik kepada 3 bahagian penting ni. 3 perkara penting ni dia tak kuasai. Kalau dah kuasai, insyaAllah kalau kita bagi soalan penyelesaian masalah, awak akan boleh buat. Dapat? Good job. So, itu sahaja cikgu nak share hari ni dan malam ni. Semoga bermanfaat. Okay, itu sahaja dari cikgu.
boleh klik like dan share pada kawan-kawan supaya diorang pun dapat manfaat sama. Okey. Itu saja dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Insyirah, Cikgu Matematik anda.